Okey, Assalamualaikum. Jadi kita sambung pelajaran kita hari ini, subjek ibadat, pelajaran 1 bab tayamum. Ustazah yakin semua orang dah tahu dah apa maksud tayamum. Jadi kita ulang sajalah ya. Okey, erti tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci. Ke mana? Ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku dengan syarat dan rukun yang tertentu bagi menggantikan wuduk atau mandi wajib apabila telah masuk waktu solat fardu. Maksudnya kalau dah ada wuduk, kalau dah ada wuduk boleh tayamum tak? Tak boleh. Ini untuk gantian kepada wuduk sahaja. Okey, anggota tayamum ada dua iaitu muka dan kedua belah tangan hingga ke siku. Okey, daripada muka pula, daripada tumbuhnya rambut hingga ke dagu dan daripada anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Okey, untuk tangan pula dari hujung jari hingga ke hujung siku. Ke hujung siku pula, hingga ke siku. Okey. Dalil tayamum awak boleh baca sendiri. Okey, seterusnya kita tengok sebab-sebab bertayamum. Okey, ada sebab ni sebab tayamum. Kita tak boleh sahaja nak tayamum kan? Okey, yang pertama sebab dia adalah apabila bekalan air yang kita ada ni terhad. Maksudnya cukup-cukup makan untuk minum, untuk makan, untuk yang benda-benda asal je lah. Tak ada air lain untuk bertayamum, untuk berwuduk. Jadi awak boleh tayamum. Okey, yang kedua, apabila ketiadaan air setelah berusaha mencarinya, langsung tak ada air. Contohnya dekat padang pasir kan, awak duduk dekat padang pasir, tak ada air langsung. So awak perlu menggunakan kaedah tayamum untuk solat. Okey, yang ketiga, musafir yang sukar mendapatkan air. Ni yang pergi keluar berjalan sehingga ke 2 mahalah, ke 90 km sampai tak jumpa air langsung, dia boleh bertayamum. Okey, yang keempat, terdapat halangan dari menggunakan air disebabkan keuzuran ataupun sakit, macam tangan ada sakit kulit ke, tak boleh kena air ke, dia kena bertayamum. Okey, syarat sah tayamum ada 3. Ingat, syarat sah tayamum ada 3. Yang pertama, yakin telah masuk waktu solat. Waktu solat zuhur, tayamum sekali saja. 1 kali tayamum. Waktu solat asar, 1 kali tayamum. Waktu solat maghrib, 1 kali tayamum. Dah masuk waktu baru boleh tayamum. Okey, yang kedua, menggunakan debu tanah yang suci. Debu tanah yang biasa-biasa dekat dekat atas jalan ke apa benda tu, kita tak sure dia suci ke tak. Entah kucing berak ke, kucing buang air besar ke dekat atas dia ke apa kan. Kita kena betul pastikan debu tanah tu suci. Boleh tak kita pakai tepung? Tak boleh. Tepung bukan debu tanah. Okey, yang ketiga, terdapat sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Macam tadi lah saya kata sakit ke apa ke. Okey. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, menyapu muka dengan debu tanah yang suci. Dan yang ketiga, menyapu kedua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat, tertib. Ada 2 je anggota tayamum ni, muka dengan dengan tangan je. Jadi kena ikut turutan lah, tertib lah. Tak boleh awak sapu tangan dulu, baru sapu muka, lepas tu baru nak niat. Tak boleh lah, itu bukan tayamum lah. Okey, perkara sunat apabila bertayamum. Okey, macam biasalah, membaca basmalah, menipiskan debu, mendahulukan anggota kanan dan merenggangkan tangan ketika bertayamum. Macam mana menipiskan debu? Awak macam dap macam tu, debu tu, supaya debu-debu ni tak banyak dekat tangan awak. Okey, macam mana merenggangkan tangan? Jangan macam ni. Nanti debu-debunya terselit-selit kat sini, dia tebal. So awak kena renggangkan tangan macam ni. Macam tu. Okey, seterusnya kita tengok pula perkara yang membatalkan tayamum. Okey, ada beberapa perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, apabila berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya, keluar sesuatu daripada dubur atau kubul, ataupun bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram, ataupun yang perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk lah. Okey, yang keduanya, murtad, keluar daripada agama Islam. Dan yang ketiga ialah mengetahui adanya air setelah bertayamum. Jika seseorang bertayamum kerana ketiadaan air, kemudian wujud air, maka terbatallah tayamum secara automatik. Automatik dah batal dia punya tayamum sekiranya ada air. Okey, kita tengok situasi dan hukum yang dinyatakan dalam buku ni. Okey, situasi yang pertama. Ahmad bermusafir dan telah masuk waktu solat zuhur. Namun dia hanya mempunyai bekalan air untuk diminum sahaja. Okey, jadinya apa hukumnya?
Hamad harus bertayamum kerana bekalan air yang terhad. Okey, harus tahu hukumnya harus. Okey, yang kedua, situasi yang kedua, Puan Nur bertayamum sebelum masuk waktu solat fardu. Boleh tak? Tidak sah. Tak boleh, tidak sah sebab tayamum ni perlu buat selepas yakinnya masuk waktu solat. Kalau sebelum masuk waktu tak sah tayamum dia, dan perlu bertayamum semula setelah masuk waktu. Okey. Tengok info, dalam tayamum, anggota tayamum tidak disapu sebanyak 3 kali. Tetapi seperti dalam wuduk, seperti dalam wuduk untuk setiap anggota. Cukup satu sapuan je. Sekali je sapu dalam tayamum. Okey. Jadi macam akidah, awak kena jawab soalan-soalan ini. Nanti saya sharekan. Okey, Assalamualaikum.